Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini Ekstra. Di hari Sabtu ini, di hujung minggu ini, kami akan terus berkongsikan sesuatu yang cukup menarik yang terus memberi inspirasi kepada anda. Okey, kita nak berbalik kepada topik yang kita nak bawakan hari ini tentang hiasan dinding. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang masih lagi orang kata berada di rumah, melakukan kerja dari rumah. Anda mungkin merasakan anda inginkan sesuatu kelainan untuk hiasan dinding anda. Hari ini kita nak bawakan seorang tetamu istimewa yang bakal berkongsi pelbagai idea berkenaan dengan topik ini. Ini dia saya perkenalkan Puan Nurseha Abdul Rashid daripada Seni Design. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, Puan. Kalau kita lihatlah sebenarnya dalam tempoh PKP ni ramai terus membicarakan macam mana nak mencantikkan rumah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Rina, bila buat panggilan video, belakang bersepah-sepah tak cantik pun dinding belakang tu. Ramai dah mula berkira-kira, ramai dah mula berfikir. Apatah lagi orang yang buat online meeting. Betul. Okey. Jadi Puan, mungkin bercakap mengenai hiasan dinding ini, bagaimana kita nak huraikan kepada para penonton tentang apakah pilihan-pilihan yang kita ada? Okey, hiasan dinding ni mempunyai banyak kategori. Kita ada wallpaper, kita ada wainscoting, kita ada paneling, kita ada decorative panels, kan. Jadi benda ni adalah banyak pilihan sebenarnya. Dan pemilihan atau pihak pemilik rumah tu bergantung kepada apa yang mereka suka, mengikut konsep ruang mereka dan juga bajet. Bajet. Dan hiasan dinding ni sebenarnya dia boleh secara kekal ataupun sementara boleh diubah-ubah. Dan mungkin ada juga yang sekarang ni trend dapur ni mempunyai featured wall, di mana tidak semua dinding dapur dia menggunakan jubin yang sama, tetapi hanya ada satu dinding yang menggunakan jubin yang berbeza dan lebih mahal. Dan itu salah satu daripada solusi supaya ruang tu nampak lebih ada focal dan juga lebih menarik. Bila Puan Seha sendiri menyentuh tentang kita ada pelbagai jenis hiasan dinding untuk memberikan satu nafas baru kepada kediaman kita, termasuklah wainscoting, kita ada decorative panel dan sebagainya. Kalau dilihat daripada hiasan dinding yang ada ini, bagaimana ia berfungsi dan memberi impak kepada sesuatu ruang kediaman itu sendiri? Amat penting ya kalau sebuah rumah tu ataupun ruang tu sama ada kita hendak nampak ia lebih luas, kita gunalah cermin. Ataupun kita nak nampak dia lebih tenang, kita buatlah dia mirror wall. Mirror wall yang boleh dilukis atas dinding. Itu bergantung. Dan bagi saya ada juga hiasan dinding yang berfungsi. Bermaksud dia mempunyai paneling dan juga dia ada storage system. Orang lihat seperti dinding, tapi tetapinya dia adalah sebuah bilik stor ataupun laluan ke dapur dan sebagainya. Jadi benda ni lebih kreatif dan sebenarnya ada banyak rujukan boleh dibuat melalui Google, website, Instagram, kan. Tetapi ini bergantung kepada apa pemilik tu sendiri nak. Tapi yang penting konsep kena seragam. Kalau konsep tu moden, semua kena moden lah. Kalau klasik, kalau elegan, jangan campur adukkan. Okey, bercakap mengenai itu, selalunya lah bila Puan melihat tentang mereka yang mungkin suka menghias dan juga mendekorasi rumah, antara kesilapan-kesilapan yang selalu pemilik rumah lakukan, selalunya apa sebenarnya? Warna, warna, pemilihan material dan juga proporsi. Proporsi itu maksudnya sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dia kena mengikut ruang tu sendiri. Jadi bagi saya kita tidak boleh memaksa pemilik rumah tu memanggil hiasan dalaman. Bergantung pada bajet mereka. Tapi benda ni ada rujukan di dalam website. Jadi bagi saya amat penting untuk mereka jangan melakukan sesuatu hiasan dalaman tu tanpa selidik, tanpa melihat rujukan. Buat research dan kena buat research jugalah. Bila menyentuh tentang seorang pemilik kediaman itu perlu mengetahui konsep kediamannya dahulu sebelum memilih hiasan dinding ini. Mungkin Puan Seha juga boleh jelaskan dari segi pemilihan untuk wallpaper, untuk kita ada wainscoting, decorative panel ni semua ni. Apakah konsep yang sesuai? Katakanlah jika seseorang tu memilih untuk membuat wainscoting, adakah konsep yang dipilih juga perlu ditentukan terlebih dahulu? Memang
memang perlu. Tapi bagi saya yang lebih mudah dan lebih selamat adalah modern. Sesuai untuk semua. Sesuai untuk semua dan dia lebih orang kata everlasting. Everlasting, dia tidak mengikut trend sangat. Tapi wainscoting sekarang adalah trending. Tetapi kita kena tahu wainscoting sebenarnya daripada zaman dulu lagi memang sudah dia ada. klasik sebenarnya kan? Klasik. Tetapi sekarang dia telah orang kata simplify benda tu. Jadi bila simplify, ramai orang boleh guna. Ramai orang boleh pakai. Kan? Jadi bagi saya sekarang ni pemilik ni lebih kreatif. Dia lebih mengambil cabaran dan kita pun tahu masa PKP memang memang ramai yang buat sendiri. Cakap Bagi ni. saya itu sesuatu benda yang sepatutnya dilakukan kerana kalau kita lihat di luar negara sebenarnya benda ni boleh dibuat sendiri. Memang diorang memang trending DIY. So bagi saya kita agak lambat untuk membuat DIY itu sendiri. Okey, dia ada satu lagi situasi di mana sebelum seseorang tu, okey, dinding adalah satu yang memang kita berada di sekeliling kita tau. Tapi saya melihat juga ada satu keadaan di mana tentang konsep tu sendiri. Perabot tu memang dah sedia ada. Perabot tu mungkin perabot lama, perabot klasik, berkerawang-kerawang segala. Tapi tiba-tiba dindingnya nak moden. Boleh ke tak boleh ataupun apa nasihat untuk mereka yang terpaksa sesuaikan? Memang kena ikutlah. Memang kena ikut, takkanlah kita ambil klasikal tiba-tiba nampak moden. Tetapi ada yang jenis yang klasik tetapi dia moden. Tetapi dia klasik moden ni dia agak simple, dia kreatif dia agak kurang. Jadi bagi saya itu lebih selamatlah. Bermakna ada juga yang dia campur adukkan, tetapi bagi saya kena pandai. Jangan sesuka hati nak campur adukkan perabot dia. Maknanya dinding tu kita kena tengok juga perabot-perabot kita yang memang dah sedia ada tu barulah mungkin baru kita fikirkan dindingnya tu mungkin Dan amat penting juga apabila satu ruang tu kita kena fikirkan apa yang kita nak focal point kan. Kita nak fokuskan. Jangan semua perabot tu untuk kita buatkan elemen fokus. Kerana ada sesuatu elemen yang kita tunjuk. Kita larikan sikit ada nama tu. Okey. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita dah dapat input sebenarnya. Betul. Bagaimana kita nak memastikan konsep dan juga penentuan hiasan dinding yang sesuai dengan konsep kediaman kita. Tadi dah disentuh tentang wainscoting, decorative panel, wallpaper dan ada juga disentuh sebentar tadi oleh Puan Seha tentang mural. Ini satu yang saya kira bagi mereka yang terlebih kreatif dan menyahut cabaran untuk memberikan sesuatu yang berbeza kepada dinding kediaman mereka. Tapi mungkin juga satu kelebihan untuk kediaman anda. Kita saksikan mural bersama dengan seorang yang cukup berbakat. Kita saksikan. Silakan. Siapa sangka lukisan besar yang menggunakan cat atau semburan pada dinding boleh menaikkan aura sesebuah ruang. Motif atau coraknya juga pelbagai termasuk abstrak dan lukisan 3 dimensi. Nur Fuji Anggara Masyudi, 24 tahun, menggunakan bakat yang dimilikinya untuk melukis mural sebagai satu sumber pendapatan yang baharu. Biasanya saya dulu graphic design saya apply dalam bentuk digital. Dan sekarang saya apply dalam keadaan manual pula. Lepas PKP saya decide untuk ketengahkan lagi saya punya bakat mengenai seni mural ni. Saya kedepankan lagi saya punya minat seni saya. Kiranya dulu itu hobi, sekarang kira jadikan sebuah bisnes. Mural ni boleh je, semua orang boleh buat. Kita kena ada confident lah, kena ada sifat ingin belajar. Kebiasaannya hiasan dinding seperti mural dilukis di ruangan yang lebih besar dan kosong bagi menarik perhatian sesiapa sahaja apabila melihatnya. Permintaan untuk graphic designer lah. Banyak kita melukis on digital, illustration, Photoshop. Daripada situ kita lain lah dari segi pembentukan idea tu. Mural pula, cabaran dia mungkin dari segi permintaan customer. Macam mana kita nak olah daripada design tu, daripada tablet, transfer to mural 2D. Kita nak melukis dalam keadaan besar, kita nak bagi ukuran dia betul ke tidak. Hasil kreativiti Fuji Anggara, dia menerima banyak tempahan lukisan mural, terutama bagi hiasan dinding di restoran dan premis kedai. Kebanyakan mural dihasilkan menerusi lukisan tangan. Oleh itu, pelbagai pilihan yang boleh diselitkan dalam ruang kediaman dan dinding mengikut gaya, konsep dan suasana.
Itu merupakan satu lagi idea untuk orang kata menghias ataupun mendekorasi dinding anda. Di rumah saya juga ada mural tapi yang dibuat oleh anak saya yang berusia 4 tahun. Dia conteng dinding tu, jadi saya biarlah. Okey, baik, saya bersama dengan Puan Rafidah Nani Afandi ataupun saya panggil saja Puan Nani. Okey, Puan Nani akan berkongsikan dengan kita mengenai apa yang mungkin kita boleh menjadikan hiasan dinding daripada orang kata barang-barang terpakai yang mungkin selama ni ada di rumah kita tapi sebenarnya mempunyai nilai estetik untuk menghiasi dinding rumah kita. Silakan Puan Nani, apa yang kita ada pada hari ini untuk berikan inspirasi pada penonton? Hari ini kita ada salah satu contohnya. Ini dibuat daripada daun pokok kipas. 100% daripada daun pokok kipas. Okey. Kita guna pakai semua bahan-bahan yang sedia ada di rumah untuk hiasan dinding yang bawah bajet. Okey. Maknanya tak perlu berbelanja besar untuk ada hiasan-hiasan dinding. Kat belakang ni kita guna hanger yang terpakai. Okey, kita boleh tunjuk pada penonton tau. Ini guna hanger. Okey, ada cangkuk hanger, kemudian bunga kipas kering ni. Yes. Saya tengok tapi madam, ini sebenarnya kalau kita tengok bunga kipas ni macam sampah-sampah tu semua kan. Yep. Kita ambil dan kemudian macam mana kita boleh pastikan ketahanan dia ni? Daun kipas ni kita kena petik dia masa dia masih hijau. Lepas tu kita keringkan dengan suhu bilik. Tak boleh kena matahari secara direct lah. Kalau janganlah kita main ambil je tu tak boleh lah. Okey, baik. Biarkan dia kering kat dalam rumah, dia pasti akan kukuh tahan sampai. Okey, dan ini salah satu lagi daripada orang kata yang bahan-bahan kering Ya, ini daripada akar pokok. Ataupun kalau kita tengok selalu kat pokok besar-besar tu ada akar-akar berjurai-jurai tu. Yang inilah dia punya akar ni kita tarik, ni lilit. Kat belakang ni pun ada hanger juga. Hanger lama. Mana ini semua dah dikeringkan dan kemudian diwarnakan dispraykan. Ni baru kita gantung gitu kan. Okey. Baik, ini juga adalah sesuatu yang lebih menarik yang kami ingin kongsikan kepada anda. Kita nampaknya ada sudu, ada garpu ni. Apa sebenarnya kita nak buat ni, Puan? Okey. Yang ini tempat sangkut, ini sebenarnya tempat sangkut kunci rumah saya. Okey. Tapi kebetulan lepas buat ni ramai pula yang order. Jadi kita buat secara macam ni pun ada yang mereka order Ya. Sekarang ni mereka boleh buat sendiri ni. So hari ni kita nak buat demo yang inilah. Bagaimana dan apa bahan-bahannya, Puan? Bahan dia biasa ni kita gunakan kayu yang selalu orang guna untuk apit shilling tu. Kayu spin. Lepas tu tali jut dan bahan utama dia adalah garpu. Tapi garpu ni kena guna garpu yang betul-betul kuat lah. Sebab nanti mana tahu kita gantung-gantung dia patah pula lepas dia bengkok kan. Pemilihan tali jut ni kerana ia ada orang kata lebih tebal dan dia lebih kukuh, lebih tahan lama, lebih kuat lah ikatan dia. Okey, bagaimana mungkin orang dah nak tengok macam mana lah benda ni diikat dekat ni kan. Dengan garpu ni. Kita gunakan sebenarnya 100% daripada tali ni untuk mengikat, tapi untuk finishing yang lebih cantik kita guna juga glue gun lah. Okey. Untuk supaya dia lebih cantik. Okey, bermakna tak ada langsung paku dan sebagainya. Tak ada. Memang sepenuhnya cara lilitan tali ini dan disokong oleh glue gun tu lah untuk memastikan ianya lekat dan diikat. Tapi kalau orang tengok boleh belajarlah cara ni ataupun kadang-kadang saya takut nanti orang tak tahu macam dia main ikat je garpu dia tu. Tak cantik rupa dia. Kerana, baik, saya angkat sikit lah. Supaya untuk anda lihat yang bahawa sebenarnya kalau kita lihat cara ikatan ini juga memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan orang kata pencangkuk ini cantik. Kalau tengok lilitan tali jut ini dan bagaimana ianya diikat, dan inilah yang sedang dilakukan oleh Puan Nani sekarang. Okey Puan, sebenarnya antara yang menarik, macam mana boleh dapat idea ni kan? Takkanlah tengok garpu tu. Sebenarnya macam mana? Mungkin saya ni sejenis orang yang kuat berangan sikit. Okey. Jadi bila saya tengok sesuatu benda tu, saya suka membayangkan dia sebagai suatu benda yang lain. Okey. Dan saya kalau boleh nak sehabis jimat lah untuk barang-barang hiasan dalam rumah selain daripada berhias, ianya juga diguna pakai selain daripada kita sekadar memandang saja. Okey.
Baik. Dan setakat ini bila orang melihat Puan Hani melakukan idea kreatif seperti ini, macam mana dengan sambutan orang ramai? Adakah mereka kadang ada orang yang memang tak pernah ada idea sebelum ni, mungkin rasa terperanjat, boleh jadi macam ni ataupun bagaimana? Ataupun mungkin ada yang bagi barang-barang terpakai kat rumah, dia bagi kat Puan Hani buat sesuatu. Sebenarnya saya ada satu store yang memang khas untuk simpan barang-barang terpakai ni. Okey. Yang mana kawan-kawan saya kalau ada barang-barang yang tak pakai lagi ke dia orang saya nak buang, dia orang akan hantar ke rumah saya. Dan saya terpaksa sediakan satu store untuk simpan barang-barang tu lah. Okey, baik. Puan Hani, kalau mereka, saya pasti kita dah berjaya menarik perhatian orang ramai untuk mengetahui apakah lagi idea-idea kreatif dari Puan Hani. Di mana Instagram anda? Kalau Instagram tu boleh pergi ke Nanis Makeover. FB pun sama, Nanis Makeover. Kat situ kita ada share, setiap hari kita ada share tutorial DIY macam-macam barang keperluan rumah. Cantik tu kalau kita tengok gambarnya tu. Memang kadang-kadang saya pasti ramai antara kita yang memang tak terfikir pun sebenarnya. Okey, antara yang ramai orang minat sekali daripada idea-idea Puan Hani ni, apa yang selalu orang memang betul-betul tertarik tu? Kebanyakan yang saya tengok paling banyak dapat sambutan. Semua barang-barang kelengkapan rumah yang dihasilkan dengan menggunakan barang-barang yang sangat mudah dapat. Tengok Puan Hani punya kuat ni, dia bengkok kat sini pakai tangan. Okey, baik. Okey, yang ini mungkin saya tak sempat nak tunjukkan tadi. Ini mungkin sudu-sudu lama dan sebagainya. Okey. Itu dia. Terima kasih Puan Hani menunjukkan cara kita yang cukup mudah. Saya pasti ramai yang dah mula mendapat idea apa lagi yang boleh dilakukan dengan barang-barang terpakai di rumah mereka. Baik, kita bersama dengan Rina dan juga Puan Sihai dah bersedia untuk menunjukkan sesuatu yang juga cukup istimewa untuk kediaman anda. Silakan Rina. Okey, ini yang kita sentuh sebentar tadi. Bila menyentuh tentang waistcoating yang menjadi trend, bak kata Puan Seha ketika ini, ramai dalam kalangan kita yang mungkin kekurangan bajet. Hari ini kita nak membawakan satu idea kepada mereka bagaimana mereka boleh melakukan sendiri di rumah. Puan Seha, terlebih dahulu kalau kita tengok kat depan ni ada macam-macam bentuk paneling dari segi tekstur dan desainnya sendiri. Mungkin kita kongsikan ini terlebih dahulu. Okey. Yang ini adalah produk daripada NAS Korean Deco, di mana ia adalah material PVC. PVC ni adalah alternatif daripada sebelum ni kita guna timber. Wood timber tu dia lebih keras dan lebih mahal. Dan ini adalah satu alternatif di mana pemilik boleh adakan wainscot di rumah dan dia lebih murah dan lebih cepat. Dan PVC ni adalah diambil daripada Korea lah. Dan dia selain daripada yang moden, dia ada juga berbagai profil yang ada lah. Dia ada klasik. Ini sesuai juga melihat kepada konsep kediaman sendiri. Kalau mereka yang lebih kepada klasik, mungkin ini pilihannya ya. Kalau boleh kita tunjuk, sebab ini betul-betul kayu Bukan, ini PVC. Oh, ini juga PVC. PVC ni semua PVC. Okey, tapi kalau kita lihat dia seumpama kayu sebenarnya yang dah ada ukiran dengan tambahan nilai-nilai estetika di situ. Okey, dan kalau kita lihat di sebelah sana, kita ada dua pembantu Puan Nur Seha sendiri yang sedang melakukan demo untuk wainscoting ini. Nampak mudah Puan Seha, tapi kita pastinya memerlukan teknik juga bagi mereka yang mungkin pertama kali ingin lakukan DIY ini sendiri. Apa mungkin tipsnya? Okey, amat penting pemilik kena tahu bajet dia dulu. Okey, bajet dia dulu dan juga konsep rumah dia sama ada moden ataupun klasik. So apabila dia tahu ruang yang dia perlu untuk buat wainscot tu, dia akan mengukur panjang ruang tu dan daripada situ kita boleh ukur berapa banyak bahan ini diperlukan. Dan ini dia apabila diperlukan dan bahan-bahannya kita tak menggunakan paku. Kita hanya perlukan gam saja. Gam saja. So bagi saya ini adalah salah satu daripada teknik yang amat mudah, cepat dan juga lebih murah. Yang penting kena tahu juga dari segi ukurannya, yang kena pastikan garisannya juga sama supaya bila dah pasang tu nampak cantik sahaja kan. Betul. Tapi kalau kita lihat ini ni memang bagi mereka yang mungkin suka rona keemasan. Kalau saya tengok ni memang wow, berkilatnya. Ini juga adakah dari material yang sama? Material yang sama. Tetapi kalau kita lihat mungkin dia menggunakan spray paint atau bagaimana? Okey, produk ni dia sebenarnya dia dah siap ada coatingnya.
Jadi tak perlu lagi untuk kita buat kemasan. Sekiranya yang untuk yang putih tu, yang tengah buat demonstrasi tu, yang itu boleh kita catkan dia dengan warna yang kita perlu. Jadi dekat sini kita ada contoh yang warna yang sama dengan dinding. Okey. Dan juga sekiranya kita tidak mahu dia warna sama, kita boleh kekalkan dia berwarna putih supaya dia ada sedikit kontras. Okey, nampak lagi impaknya kepada sebuah kediaman. Ada setengah mereka lebih suka warna yang senada. Jadi sesuai untuk melihat kepada konsep masing-masing ya. Okey, ini adakah tambahan aksesori untuk dinding? Yang ini material yang sama. Dia boleh buat untuk frame gambar lah. Benda ni memang boleh mudah dibuat. Tapi kalau sebegini? Ini pun sama juga. Material yang sama. Ada fungsinya? Material yang sama. Dan juga yang ini adalah salah satu daripada konsep maybe kalau dia nak buat wainscot yang berbentuk bulat ke apa, tapi ini maybe contoh yang kecil lah. Memang boleh buat lah. Ataupun yang ini pun boleh kita letak gambar ataupun sebagainya. Ikut kreativiti masing-masing. Baik Puan Sehab, bagi mereka yang mungkin merasakan apalah salahnya kalau kali ini mereka lakukan sendiri untuk mencantikkan kediaman mereka, bajet minimum yang diperlukan? Bergantung kepada bajet. Bagi saya benda tu boleh disebut berapa banyak jumlah ke ataupun bagaimana? Kita nak tahu anggaran untuk bajet. Okey, anggaran untuk mungkin dalam 10 kaki panjang, 8 kaki mungkin dalam 2,000 begitu. Okey. Itu sekiranya pihak pembekal yang akan pasangkan. Tapi pembekal ni dia adalah dia supply dan install sekali. Baiklah. Dan bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut lah, kalau nak memberi barangan ini ataupun nak mendapatkan perkhidmatan, bagaimana caranya? Okey, yang ini boleh terus kepada Insta yang bagi saya sudah ada tertera kot dekat dalam Instagram dia iaitu Korean Deco, dan sekiranya memerlukan khidmat hiasan dalaman, kepada kamilah Seni Design. Seni Design. Ada secara komprehensif lah. Okey, bagaimana mungkin appointment itu perlu dilakukan? Adakah boleh terus ke pejabat dan bagaimana? Boleh berhubung terus dengan kami ataupun dengan pihak pembekal lah. Dan sebab kami ni berkolaborasi bersama. Okey, baiklah. Kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh terus ke Instagram Seni Design ataupun Deco Korea, betul ya? Ya. Baik, terima kasih Puan Seha bersama kita hari ini berkongsi tentang tips dan juga bagaimana cara kalau anda ingin melakukan hiasan dinding sendiri di rumah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih.